Okey, terima kasih Cikgu Zul. Okey, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okey, hari ini saya akan membentang tajuk kajian tindakan yang telah saya buat, iaitu mengatasi masalah kekeliruan dalam mengenal dan menulis huruf kecil B dan D melalui kaedah ABU, iaitu arah buat secara latih tubi bagi murid tahun 1. Okey, next. Boleh next, Cikgu Zul. Okey, kita terus kepada kitaran 1A, iaitu pemerhatian. Okey, berdasarkan pemerhatian yang dilakukan ketika sesi pembelajaran berlangsung, didapati segelintir murid tahun 1 mempunyai kemahiran menulis yang kurang memuaskan lah. Tinjauan telah saya buat ketika sesi pembelajaran terhadap permasalahan tersebut. Jadi berdasarkan tinjauan tersebut, saya mendapati murid tidak mengenal huruf dengan baik, murid kerap tidak hadir ke sekolah, murid tidak berminat untuk belajar dan membuat kerja secara sambil lewat lah. Okey, pemerhatian ni telah saya buat melalui 3 cara, iaitu yang pertama saya telah buat pemerhatian tingkah laku. Yang kedua saya telah buat temu bual tidak berstruktur bersama guru mata pelajaran dan guru prasekolah. Dan yang ketiga saya telah buat analisis dokumen, iaitu latihan dalam buku aktiviti dan lembaran kerja. Okay, next. Okey, kita pergi kepada pemerhatian tingkah laku lah. Untuk pemerhatian tingkah laku ni, saya telah menyediakan satu borang pemerhatian tingkah laku murid tahun 1 secara berstruktur. Okey, pada peringkat ini saya telah melibatkan kesemua murid tahun 1 seramai 9 orang. Murid sekolah saya dia tidak ramai, 9 orang sahaja untuk tahun 1. Jadi saya telah menyenaraikan tingkah laku yang diperhatikan dalam borang tingkah laku dan memerhati kekerapan murid tahun 1 melakukan tingkah laku tersebut. Jadi untuk pemerhatian tingkah laku ni saya telah menyediakan satu borang lah yang merangkumi tingkah laku yang akan saya perhatikan dalam kajian ni. Jadi pemerhatian ni telah saya buat semasa proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas berlangsung. Okay, next. Ni adalah hasil analisis pemerhatian yang telah saya buatlah kepada murid tahun 1. Jadi di sini saya telah masukkan ataupun sediakan 6 pemerhatian tingkah laku yang ingin saya perhatikan lah. Dan saya mencatat kekerapan berapa kali murid tersebut melakukan tingkah laku tersebut. Ini adalah hasil dia lah yang telah saya buat. Jadi berdasarkan hasil ni kita dapat lihat ada 3 orang murid, iaitu murid 1, murid 7 dan murid 9 melakukan kekerapan tingkah laku yang diperhatikan ni paling banyak lah. Okay, next. Okay, seterusnya temu bual. Untuk temu bual ni saya telah menemu bual guru mata pelajaran iaitu guru bahasa Inggeris, sains dan guru prasekolah yang pernah mengajar murid tahun 1 inilah tadi. Jadi dalam temu bual ni saya telah menggunakan temu bual tidak berstruktur, yakni soalan terbuka dan guru bebas memberikan pandangan dan pendapat. Jadi temu bual ni saya buat untuk mendapatkan gambaran awal mengenai akademik dan sikap murid tahun 1 di dalam kelas. Okey, seterusnya. Okey, ini adalah hasil temu bual yang telah saya buat bersama beberapa orang guru lah. Okey, pertama sekali secara keseluruhannya lah kita tengok pendapat yang dikemukakan oleh guru prasekolah. Okey, menurut guru prasekolah ni, murid tahun 1 ini semasa masih berada di prasekolah, kebanyakan murid sangat aktif semasa PDP berlangsung. Kebanyakan murid tahun 1 sudah pandai membaca ayat mudah dalam bahasa Melayu. Manakala menurut guru bahasa Inggeris pula, jurang perbezaan tahap akademik murid sangat jauh berbeza. Terdapat murid yang boleh membaca dan ada murid yang belum pandai membaca. Malahan ada murid yang masih mengalami kekeliruan dalam mengenal huruf. Okey, manakala menurut guru sains pula, tingkah laku murid tahun 1 ada yang mendengar arahan, ada yang suka bermain. Lepas tu kemahiran
ni adalah secara umum, secara keseluruhan lah yang saya buat temu bual bersama guru-guru ni. Okey. Seterusnya, apa? Tak boleh. Okey, seterusnya adalah untuk analisis dokumen. Okey, pada langkah pemerhatian ini saya telah membuat tinjauan awal jugalah terhadap lembaran aktiviti yang saya berikan di dalam kelas dan melalui buku aktiviti murid itu sendiri. Okey, analisis dokumen ini dilakukan untuk mendapatkan kesahan dan sebagai sokongan data terhadap permasalahan yang berlaku dalam kalangan murid. Okey, di samping itu analisis dokumen ini dibuat untuk mengenal pasti permasalahan sebenar yang dihadapi oleh murid itu. Untuk analisis dokumen ini juga saya juga telah menyediakan satu borang analisis markah ataupun bilangan betul soalan yang dibuat oleh murid. Okay, next. Sekejap. Okey, ni adalah mungkin tak jelas sangat. Ni adalah secara rawak. Sekejap. Okey, ni adalah hasil analisis lembaran kerja yang telah saya bagi kepada murid. Okey, dalam lembaran kerja tersebut ada 15 soalan dan didapati di sini bahawa terdapat 3 orang murid yang mendapat markah kurang daripada 50%. Okay, itu adalah hasil analisis yang saya buat untuk kitaran 1A iaitu pemerhatian. Terusnya, next. Okey, seterusnya kita pergi kepada kitaran 1B iaitu refleksi. Okey, refleksikan diri terhadap setiap pengajaran dan pembelajaran dijadikan panduan dalam mengenal pasti aspek amalan yang perlu diperbaiki. Refleksi merupakan satu proses mengingat kembali pengalaman yang telah dilalui dengan memikirkannya, membuat pertimbangan serta penilaian terhadap pengalaman tersebut. Jadi sebagai seorang guru, saya perlu membiasakan diri untuk menjadi pemikir yang reflektif bagi membantu saya menambah baik pengajaran dan pembelajaran saya. Okay, next. Okey, berdasarkan data pemerhatian tingkah laku yang telah dijalankan, saya mendapati 3 orang daripada 9 orang murid telah menunjukkan kekerapan tingkah laku yang diperhatikan paling banyak. Okey, manakala berdasarkan hasil analisis dokumen pula, saya mendapati 3 orang murid iaitu murid yang sama yang menunjukkan kekerapan tingkah laku yang diperhatikan paling banyak tadi juga mendapat peratus markah 10% lah. Jadi ketiga-tiga murid tersebut seperti data dalam pemerhatian kitaran 1A tadi, murid 1, murid 7 dan murid 9. Jadi apabila saya mendapati ketiga-tiga orang murid ini telah menunjukkan 10% dan menunjukkan kekerapan tingkah laku paling banyak. Jadi saya telah membuat tinjauan sekali lagi lah untuk mengenal pasti apakah masalah sebenar yang berlaku yang dihadapi oleh murid inilah. Jadi saya telah membuat tinjauan dalam buku aktiviti murid ni. Okay, next. Macam mana nak next user? Okay, jadi disebabkan jadi setelah saya buat tinjauan tadi, saya telah mengenal pastilah masalah yang dihadapi oleh murid tersebut. Jadi masalah yang dihadapi oleh murid tersebut di mana murid tersebut sebenarnya keliru dalam mengenal dan menulis huruf yang sama. Apabila masalah tersebut wujud, maka timbullah persoalan dalam fikiran saya ketika itu. Adakah saya ni tidak pandai mengajar murid tahun 1? Adakah teknik mengajar yang saya gunakan membosankan? Dan adakah murid ini sebenarnya mempunyai masalah disleksia? Jadi saya menyatakan sedemikian, timbul persoalan-persoalan inilah sebab tahun ni merupakan tahun kedua saya mengajar tahun 1 sebab saya kebiasaannya mengajar murid tahap 2 lah. Jadi disebabkan hal inilah maka timbullah persoalan-persoalan ni.
dalam fikiran saya. Jadi saya bertekadlah saya harus mengatasi masalah ini dan mencari punca dan cara mengatasi masalah tersebut. Okey, jadi punca utamanya ialah murid ini masih belum mengenal dan menulis huruf sepenuhnya, terutama huruf yang hampir sama bentuk seperti huruf kecil B dan D. Di sini saya fokuskan huruf kecil B dan D lah. Jadi pada mulanya kan apabila murid melakukan kesalahan seperti ini, saya tidak mengambil seriuslah mengenai permasalahan ini dan saya hanya sekadar semak. Tetapi apabila benda ini ataupun masalah ini sentiasa macam dilihat sentiasa berulang-ulang, jadi saya mula berfikirlah yang saya perlu berusaha untuk mengatasi dan menambah baik amalan pengajaran saya. Jadi disebabkan itu maka saya perkenalkanlah kaedah ABU iaitu arah buat secara latih to be. Okay, next. Okay, kita pergi terus kepada kitaran 1C iaitu merancang. Okey, sebelum saya membuat perancangan, di sini saya ingin terangkan dulu fokus kajian saya dalam membuat perancangan lah. Jadi kajian ini saya berfokus kepada masalah 3 orang murid tahun 1 yang mempunyai masalah dalam kemahiran menulis dan sering membuat kesalahan dalam menyiapkan kerja. Ini hasil tinjauan daripada lembaran kerja dan buku aktiviti tadilah. Punca masalah dia, murid kajian keliru dalam menulis huruf yang hampir sama bentuk seperti huruf kecil B dan D dengan betul. Jadi penyelesaian masalah dia menggunakan kaedah ABU iaitu arah buat secara latih to be. Okay, next. Okey, objektif kajian saya iaitu membantu murid tahun 1 dapat mengenal dan menulis huruf kecil B dan D melalui kaedah ABU, arah buat secara latih to be dengan betul. Okay, next. Okey, persoalan kajian pula, adakah kaedah ABU iaitu arah buat dapat membantu murid tahun 1 mengenal dan menulis huruf kecil B dan D secara latih to be dengan betul? Okay, next. Okey, metodologi kajian pula. Murid kajian saya ni terdiri daripada 3 orang hasil daripada pemerhatian saya melalui kitaran 1A tadi yang mempunyai masalah keliru dalam kemahiran menulis yang mempunyai huruf yang sampai sama bentuk lah. Okey, instrumen kajian pula saya menggunakan borang pemerhatian tingkah laku, borang temu bual berstruktur dan analisis dokumen. Okey, reka bentuk kajian adalah kajian kualitatif, analisis deskriptif melalui 3 cara iaitu pemerhatian tingkah laku, temu bual dan analisis dokumen dengan menggunakan peratus untuk membandingkan pencapaian murid. Okay, next. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada kitaran 1D iaitu melaksanakan tindakan lah. Okey, dalam melaksanakan tindakan ni terdapat 4 langkah yang telah saya buatlah dari tadi. Okey, pada mulanya saya merancang tindakan. Dalam merancang tindakan ni saya telah berbincanglah dengan rakan-rakan panitia lain untuk memikirkan apakah kaedah yang sesuai yang boleh saya gunakan untuk mengatasi masalah ini. Dan saya bertanyalah kepada guru-guru yang berpengalaman, adakah kaedah ni yang saya perkenalkan ni baik ke tidak, boleh digunakan ke tidak. Okey, selepas membuat perancangan tersebut, saya melaksanakan perancangan tindakan. Okey, dalam pelaksanaan perancangan tindakan ni, murid kajian diberikan pendedahan tentang penggunaan kaedah ABU secara latih to be. Lembaran kerja diberikan sebagai langkah mengukur keberkesanan kaedah ABU. Okey, seterusnya saya mengumpul data dan analisis. Okey, dalam pengumpulan data dan analisis ni saya telah menggunakan 5 lembaran kerja yang telah saya sediakan sendiri dan saya akan beri kepada murid pada setiap minggu, disemak dan direkodkan. Banding beza dalam peratus digunakan untuk melihat perkembangan pencapaian murid. Dan akhir sekali saya telah membuat refleksi lah. Saya buat refleksi berdasarkan apa yang telah saya laksanakan tadi. Okey, seterusnya. Okey, siapa yang terlibat seperti yang telah saya terangkan, 3 orang murid tahun 1 yang dipilih hasil daripada pemerhatian yang telah dibuat. Okey, bila dilakukan? Dilakukan semasa proses PDP
kerja. Jadi murid kajian ni tadi akan diberikan lembaran kerja yang berkaitan dengan kajian lah. Namun untuk aktiviti 3 dan 4 dilakukan secara atas talian bersama murid. Akan saya terangkan selepas ni lah. Okey, apa yang dilakukan menggunakan kaedah ABU iaitu arah buat secara latih to be. Okey, next. Okey, bagaimana dilakukan? Okey, bagaimana dilakukan? Untuk kaedah ABU ni ada 3 langkah yang digunakan ataupun yang diperkenalkan lah. Namun sebelum memperkenalkan 3 langkah tersebut kepada murid-murid, saya menerangkan terlebih dahulu apa tu kaedah ABU. Okey, kaedah ABU ni merupakan kaedah di mana A, arah, itu buat. Maksudnya di sini guru tu beri arahan dan murid buat. Dan apabila murid buat benda ni, kaedah ABU ni, kita buat secara latih to be. Iaitu dilakukan secara berulang-ulang lah. Sebab ingin mendapatkan hasil yang lebih baik. Dan murid akan mengingati apa yang dibuat. Jadi apabila kita selalu buat ulang-ulang kali, lama-lama murid akan ingat apa yang dibuat. Okay, next. Okey, adalah langkah-langkah tadi, ada 3 langkah. Saya akan terangkan selepas inilah. Ini adalah kaedah ABU tadilah, arah, guru beri arahan, murid buat berdasarkan 3 langkah ni tadi, iaitu secara latih to be. Okay, next. Okey, ini adalah langkah pertama yang saya buat dalam kaedah ABU. Itu yang pertama sekali saya perkenalkan image visual dalam kaedah ni lah. Okey, penggunaan image visual ni saya guna untuk merangsang pemikiran murid terhadap sesuatu yang pernah dilihat di sekeliling mereka. Murid-murid akan mendapat gambaran dan membayangkan bentuk image tersebut pada dunia nyata. Okey, ada 3 image visual yang saya gunakan, iaitu yang pertama, gambar jalan raya, yang kedua tiang lampu, dan yang ketiga gambar telinga lah, telinga kiri dan telinga kanan. Okey, image jalan raya ni saya kaitkan sebagai garisan dalam buku latihan. Manakala tiang lampu pula saya kaitkan sebagai satu garisan menegak ataupun lurus menegak lah, yang dalam membentuk huruf B, kecil b dan D. Okey, manakala image telinga saya andaikan sebagai untuk menulis huruf B dan D tadilah, telinga kiri, telinga kanan. Kalau sebelum ni kita dapat ataupun baca lah, ada cikgu-cikgu lain dia kaitkan dengan bulan sabit. Tapi untuk kajian saya kaitkan dengan telinga lah. Okey, setelah murid dapat membayangkan image visual ni, maka saya akan bergerak kepada langkah yang kedua. Okay, next. Okey, untuk langkah yang kedua, saya menggunakan bahan maujud yang hampir serupa sifat dia lah dengan image visual tadi. Jadi saya menggunakan bahan maujud ni sebelum murid tu buat praktikal secara menulis, saya ingin melatih lah motor-motor halus murid ni supaya mereka lebih seronok jugalah dulu sebelum kita buat secara latih to be ni. Okey, jadi dalam penggunaan bahan maujud ni saya telah menggunakan 3 juga, iaitu kayu aiskrim, kayu lidi dan gelang getah. Okey, kayu aiskrim ni sama sifat dia macam jalan raya, iaitu dijadikan sebagai garisan dalam, dianggap sebagai garisan lah dalam buku-buku latihan tu. Okey, seterusnya untuk kayu lidi ni saya andaikan sebagai tiang lampu. Okey, tiang lampu yang menegak lurus. Okey, seterusnya untuk gelang getah. Gelang getah ni bersifat bulat, tapi untuk kajian saya telah bahagi 2 ataupun potong 2 gelang getah tersebut dan jadikan dia bentuk seperti telinga kanan dan telinga kiri. Okey, jadi apabila murid sudah macam tahu sifat ni, okey yang ini contoh gelang getah sama dengan telinga, kayu lidi sama dengan tiang tadi, kayu aiskrim sama macam jalan raya, saya akan bergerak kepada langkah yang ketiga lah. Okay, next. Okey, ni adalah contoh penggunaan bahan maujud tadilah.
yang saya gunakan kepada murid. Saya akan biasakan murid lah, saya beri arahan, murid akan buat. Contoh, okey, kayu lidi, kalau nak tulis huruf B, contoh, keluarkan kayu lidi, lepas tu gelang getah kanan, telinga kanan lah maksud dia. Okey, kalau huruf D kita mulakan dengan telinga kiri, lepas tu kayu, macam itulah arahan dia. Sehingga berulang-ulang, sehingga murid tersebut menguasai kemahiran ini. Dan kita bergerak ke langkah yang ketiga. Okay, next. Tak dapat. Okey, langkah 3. Menulis pada kertas kosong atau buku latihan tanpa bantuan image visual. Okey, pada langkah ini murid akan diberikan kertas kosong dan menulis mengikut arahan yang diberikan oleh guru. Okey, langkah ini akan dibuat secara berulang kali sehingga murid dapat menguasai kemahiran menulis huruf kecil B dan D. Okey, setelah murid menguasai, saya akan beri aktiviti pengukuhan lah, iaitu lembaran kerja. Yang terdapat 4 lembaran kerja, iaitu untuk aktiviti 1 dan aktiviti 2 untuk kitaran 1, manakala aktiviti 3 dan 4 untuk kitaran 2. Jadi murid dikendaki untuk menyiapkan lembaran kerja secara individu tanpa bantuan guru dan bahan-bahan. Okay, next. Okay, ni adalah, tak jelas sangat. Okay, ni adalah contoh hasil, bukan contoh, hasil kerja yang dilakukan oleh murid lah untuk langkah 3 ni tadi. Dibuat secara berulang-ulang kali. Okay, next. Okay, ni adalah lembaran kerja yang saya gunakan untuk kajian ini. Okay, next. Okay, kita akan pergi kepada kitaran 2 iaitu membuat pemerhatian. Okay, dapatan kajian. Adakah kaedah ABU ni dapat membantu murid tahun 1 mengenal dan menulis huruf kecil B dan D secara latih to B dengan betul? Okay, ya, hal ini disokong oleh analisis data yang telah saya lakukan melalui 3 cara, iaitu yang macam tadi, pemerhatian tingkah laku seperti yang saya gunakan untuk kitaran 1A tadilah, itu pemerhatian. Khususnya temu bual. Kalau 1A tadi saya buat temu bual tidak berstruktur bersama guru, yang ini saya buat temu bual berstruktur di mana saya sediakan item-item soalan temu bual lah dan akan ditemu bual kepada murid setelah habis setiap kitaran. Dan seterusnya analisis dokumen berdasarkan lembaran kerja yang telah saya berikan kepada murid tadi. Okay, next. Okay, ni adalah hasil pemerhatian tingkah laku yang telah saya buat. Ada 6 item yang telah saya sediakan di sini, di mana item pertama tidak menumpukan perhatian, meminta bantuan rakan, bertanya kepada guru atau rakan, menyalin hasil kerja, yang kelima melakukan kerja lain dan yang keenam menggunakan masa yang panjang. Dapat dilihat di sini data dia menunjukkan bahawa setiap murid ataupun ketiga-tiga murid ni telah menunjukkan tingkah laku yang positif lah berbanding pada pra-aktiviti tadi sebelum kaedah ABU ni dijalankan lah. Untuk tingkah laku bagi aktiviti 3 dan 4 saya tidak dapat laksanakanlah sebab PDPR. Jadi saya tak dapat nak memerhati tingkah laku murid tersebut di rumah. Jadi saya buat sampai aktiviti 2 lah untuk pemerhatian tingkah laku ni. Okay, next. Okay, seterusnya adalah hasil analisis temu bual seperti yang saya terangkan tadi. Saya telah buat temu bual setelah habis setiap kitaran, iaitu kitaran 1 dan kitaran 2. Okey, jika dilihat di sini untuk kitaran 1, bagi kelima-lima item ni masih ada murid yang menjawab tidak. Untuk kaedah ABU ni. Jadi apabila melihat kepada jawapan murid tersebut, saya bertanya baliklah kepada murid. Kenapa mereka menjawab tidak? Lepas tu tak tahulah murid tu dia jawab secara ikhlas ke tidak. Dia cakap, dia bagi tahu yang tak tahu cikgu. Jadi apabila melihat benda ini, jadi saya menganggap pada masa itu, okey, murid tersebut mungkin dia tidak faham lagi apa kaedah ini. Jadi saya ulang balik kaedah tersebut secara ulang-ulang baliklah sampai murid tu faham dan saya tambahlah dengan peneguhan positif dekat situ, iaitu di mana saya berikan hadiah lah kepada murid
apa yang hasil daripada kaedah tu tadilah. Jadi sebab tu pada kitaran 2 murid menjawab ialah memberikan respon yang positif lah pada terhadap penggunaan kaedah ABU ni tadi. Okey, seterusnya next. Okey, ini adalah analisis dokumen seperti yang saya telah terangkan tadi. Ada 5 lembaran kerja yang telah saya berikan. Itu proaktiviti. Proaktiviti ini adalah sebelum kaedah ABU ni diberi. Manakala aktiviti 1 dan aktiviti 2, itu lembaran kerja tadi. Manakala untuk aktiviti 3 dan 4 tadi, seperti yang telah saya bentang sebelum ni, dijalankan secara atas talian. Maksudnya di sini saya telah jalankan aktiviti 3 dan 4 ni secara Google Meet. Kita fahamlah murid tahun 1 kan, dia tak pandai sangat lah nak Google Meet. Jadi Google Meet mereka ni atas bantuan ibu bapa. Dan lembaran kerja yang saya berikan tadi untuk aktiviti 3 dan 4 ni, saya nak murid menjawab secara teruslah semasa Google Meet tersebut. Dan saya telah terangkan sebelum itulah kepada ibu bapa supaya jangan ajar murid dan apa tujuan Google Meet saya semasa ketika itulah. Jadi ini adalah hasil pencapaian yang telah dibuat oleh murid. Okey, dapat dilihat di sini bahawa berlaku peningkatan lah kepada murid tersebut walaupun kita lihat bukan secara drastik tapi ada perkembangan dan ada perubahan lah daripada pencapaian murid tersebut. Okey, next. Okey, seterusnya kita pergi pada kitaran 2 iaitu merefleksi. Okey, semasa diberikan tanggungjawab mengajar murid tahun 1, saya tidak berusaha untuk meningkatkan amalan pengajaran kendiri dan kualiti pembelajaran murid saya. Misalnya apabila membuat saya makan tak ada hasil kerja murid, saya mendapati murid-murid masih ada yang belum mengenal dan menulis huruf dengan betul, terutamanya huruf yang mempunyai bentuk yang hampir sama. Akan tetapi, saya tidak memandang serius terhadap permasalahan tersebut. Sebaliknya, membenarkan pelarutan masalah tersebut. Jadi rentetan daripada itu, saya telah mengambil inisiatif untuk mengubah pemikiran saya dan berusaha untuk mengatasilah permasalahan seperti ini. Sebab saya jadi macam risaulah apa yang akan berlaku kepada murid tersebut jika saya tidak atasi ni awal-awal lagi. Okay, next. Okey, refleksi dapatan kajian. Dapatan kajian yang diperoleh hasil daripada kajian tindakan menunjukkan kaedah ABU secara latih tubi dapat membantu murid tahun 1 mengatasi masalah kekeliruan dalam mengenal dan menulis huruf kecil B dan D dengan betul. Jadi hasil dapatan daripada 5 aktiviti yang dijalankan menunjukkan peningkatan perkembangan dan perubahan tingkah laku yang ditunjukkan oleh murid. Walaupun kajian ini dilihat mudah, namun jika tidak dirawat, ia akan memberikan impak yang sangat besarlah kepada murid kelak. Jadi saya sangat berpuas hati dengan penggunaan kaedah ABU ini dalam membantu murid dalam menguasai kemahiran mengenal dan menulis huruf kecil B dan D dengan betul. Okay, next. Okey, kaedah ABU secara latih tubi sangat mudah dilaksanakan, membantu murid untuk mudah ingat kerana dilakukan secara berulang-ulang, sangat praktikal dan fleksibel kerana boleh digunakan untuk mengajar huruf-huruf lain. Lepas tu membantu murid mengubah tingkah laku negatif kepada positif, membantu dalam perkembangan murid. Lepas tu murid kajian kurang membuat kesalahan dalam membuat kerja. Jadi secara keseluruhannya, walaupun kita dapat lihat pencapaian murid ni tidaklah secara drastik ataupun besar, namun perubahan ataupun pencapaian sedikit-sedikit itulah yang membuat saya macam berpuas hati dan bersyukurlah ada perubahan yang berlaku pada murid kajian saya. Okay, jadi saya kira setakat itu sahaja untuk pembentangan saya pada hari ini. Sekian, terima kasih. Okey cikgu. Terima kasih Syabas dan Tahniah. Ya. Aduh. Okey, jadi terlebih dahulu saya ingin merakamkan syabas dan tahniah lah kepada cikgu sebab apa yang dibentangkan tu memang memang lengkap lah, saya kiranya memang lengkap lah. Cuman saya ada agak keliru jugalah apa tu yang cikgu bentangkan ni dia macam dah mixed method lah rupanya. Kajian mixed method. Maksudnya? Kajian mixed method ni adalah kajian yang menggabungkan antara kualitatif dan kuantitatif. Pernah dengar Ibu? Okey. Pernah. Pernah dengar? Okey, jadi kita berbaliklah kepada slideshow cikgu ni. Kita tengok yang pertama sekali.
Okay, dari segi data bahannya apa semua tak ada masalah. Lengkap, kira lengkap lah. Cuma nak tambah baik sikit lah cikgu ah. Okey, okey. Okay, untuk tajuk tajuk ni mengatasi masalah kekeliruan dalam mengenal dan menulis huruf kecil B dan D melalui kaedah abu arah buat. Arah buat secara latih to be bagi Ya. murid tahun 1. Okey. Untuk ini kan kalau kita tengok dekat tajuk ni orang akan rasa macam masalah kekeliruan. So fokusnya di sini adalah keliru lah cikgu ah. Ya, ya. Fokusnya di sini adalah keliru. Jadi dah tu secara latih to be bagi murid tahun 1. Okey. Kebiasaannya kan cikgu, kebiasaannya kita tak letak tau. Kita tak letak apa secara latih to be bagi murid tahun 1. Kita just cakap je apa macam mana kaedah. Yang ini kan tajuk ni adalah lebih elok dia kurang daripada 15 patah perkataan. Okey, okey, okey. Dia kurang daripada 15 patah perkataan. Jadi mungkinlah cikgu boleh kata, kaedah abu penggunaan kaedah abu bagi mengatasi masalah kekeliruan dalam mengenal hobi dan macam mana nak buat ayat tu. Mungkin tapi cikgu perlu emphasize lah, ketengahkan istilah kaedah abu tu. Okey, mungkin saya perlu macam kaedah abu arah buat secara latih to be membantu macam mana nak buat tu sekejap. Ya, secara latih to be tu tak payah lagi. Tak payah. Okey, kira saya buang lah. Secara latih to be tu kan dah mencerminkan apa itu kaedah abu kan. Okey. Jadi boleh kata kaedah abu arah buat alternatif bagi mengatasi masalah kekeliruan dan mengenal kekeliruan dalam mengenal huruf. Kalau tak dalam menulis huruf saja. Iyalah tadi. Bagi mengatasi masalah menulis huruf kecil B dan D. Okey, tak apa. Okay. Nanti kita tengok baliklah sebab apa dalam cikgu punya pembentangan tadi tu ada beberapa kata kunci tau. Macam sekejap tadi cerita macam ni kan. Ada 3 kata kunci ni saya nampak. Yang pertama adalah kekeliruan. Yang kedua adalah mengenal. Dan ketiga adalah menulis. So sekarang ni fokus cikgu kat mana? Kiranya fokus tu tadilah macam sebab sebenarnya murid tu dia keliru. Contoh B kadang-kadang jadi D jadi B. Jadi apabila keliru tu jadi berlakulah permasalahan sebab mungkin bagi saya dia tak kenal huruf tu. Okey. Jadi cikgu lebih kepada keliru lah ni ya. Betul lah. Lebih kepada keliru. Jadi cikgu boleh katalah kaedah abu arah buat bagi mengatasi masalah kekeliruan huruf kecil B dan D. B dan D. Okey, boleh. Terus letak masalah kekeliruan. Jadi dalam bila saya yalah boleh ubah sikitlah cikgu nak tambah sikit di SK Bon Mapal, murid tahun 1 SK Bon Mapal pun boleh juga ujungnya. Tak ada masalah. Okey jadi boleh. kita akan lihatlah. Kita akan lihat macam mana sebenarnya konten cikgu. So yang pemerhatian. Rasakan pemerhatian ini tinjauan sesi PDP. Maksudnya sesi PDP ni maksudnya masa tu belum PDPR lagi cikgu. Belum. Saya sempat buatlah sebelum PDPR lagi. Cuma yang aktiviti 3 dan 4 tu lah yang saya tak sempat nak buat dalam kelas. So dah PDPR masa tu. Okey, jadi untuk itu kan nanti dalam penulisan cikgu kelak, cikgu kena maklumkanlah. Kena bagi tahu bahawa benda ni dah dijalankan sebelum berlakunya PDPR yang mana masih sempat secara bersemuka, yang mana budak-budak datang ke sekolah. Sekolah lah ayat dia. Okey tinjauannya semua. Okey, yang ini kena hati-hati sikit. Didapati segelintir.
murid tahun 1 mempunyai kemahiran Ah, menulis yang kurang memuaskan. Jadi kalau hmm. diikutkan, cikgu dah letak sebenarnya data ni kan. Okey. Yang ini cikgu Ya. terus letak, terus masukkan terus dia punya Oh, nombor. bolehkah? Oh, okey, okey, Ah, okey. bukannya bolehkan, memang Mm. sepatutnya macam itulah. Okey, okey, Jadi okey. terus letak, jangan letak didapati segelintir. Terus letak berapa orang? Berapa orang tadi tu? Dapat Yang 3 orang. Oh, okey, okey, okey. terus letak 3. 3 orang Mm. murid tahun 1 Kamera. mempunyai kelemahan dalam menulis. Ya, kamera menulis. Ya, ya. Okey, okey. Ah, yang kurang Hmm. memuaskan ni macam pelik je bunyi. Macam macam Ah, bila bila kita sebut puas tak? Puas tidak? ah, okey, okey. Faham, faham, faham. Apa Hmm. maksud puas? Definisi puas, memuaskan. Sebab benda tu pun macam Mm. perlu dijelaskan lagi. Jadi mungkinlah, saya bukan Okey, orang okey. bahasa juga, tapi bila saya Hmm. tengok macam kurang memuaskan. Mungkin boleh cikgu kata mempunyai kemahiran menulis yang tidak yang tidak lagi tahap yang lemah lah macamnya. Okey, okey, okey. Tahap yang lemah boleh kot. Okay, and then tinjauan Hmm. telah dibuat seketika. Tinjauan ke pemerhatian cikgu? Pematian. Apa Sen- ah, beza tinjauan dengan pemerhatian? Kiranya tinjauan tu saya melihat macam memerhati jugalah, cuma dia tinjauan saya meninjau sahaja. Yang ni saya belum, maksud dia belum, yang ni secara umum lah. Saya belum macam spesifikkan. Sebab tu saya buat tinjauan awal sajalah berdasarkan apa, contoh macam buku kehadiran murid kah, beberapa murid dalam tu lah. Macam tu. Okay. So, macam mana Sebab bila kita meninjau, biasanya kita meninjau dari jauh. Kita tinjau, kita Hmm. teropong macam tu. Hmm, hmm, hmm. Dan biasanya dalam mana-mana penulisan kita lebih lebih suka guna istilah pemerhatian. Okey, okey. Pemerhatian. So pemerhatian telah dibuat ketika sesi pembelajaran terhadap Hmm. permasalahan tersebut. Saya mendapati murid tak mengenal huruf. Okey, lagi sekali. Saya Hmm. dapati berapa orang murid yang tak kenal. Okey, 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 okey. Berapa orang yang kerap Hmm. tak hadir. Lepas tu berapa Hmm. yang tak minat untuk belajar. Berapa yang Hmm. buat kerja sampai lewat. Aduh, banyak betul poin di sini cikgu. Kiranya macam tu secara umum sajalah. Ya, Ah. walaupun secara umum dia sebenarnya dah masuk poin Ah. dia punya tu. Sekejap Jadi bab benda ni bila kita tuliskan orang akan fikir, benda ni dah disebut tapi kenapa tak diketengahkan dalam di cerita-cerita di akhir-akhir tu. Ah, Mungkin mungkin sebab contoh macam murid tidak berminat untuk belajar dan membuat kerja sambil luar tu, sebab saya dah masuk, kiranya macam masukkan dalam borang pemerhatian tadilah, cuma saya tukarkan contoh macam murid tidak berminat untuk belajar. Mungkin tingkah laku yang dia buat dalam borang tadi kan ada yang tidak menumpukan perhatian, lepas tu menyalin kerja rakan. Jadi saya macam pindahkanlah maklumat yang ni secara umum. Jadi saya spesifikkannya lah dalam borang pemerhatian tadi. Yang okay. next. Ya, dia next slide tu. Yalah, tapi dari Ya. segi ayat tu mau diatur baliklah cikgu. Okey lah, tak apa. Okey. Nanti saya Hmm. ubah. Okey, tapi memang tak ada masalah sebenarnya. Cuma yang mau difikirkan balik, adakah semua ini akan mempengaruhi terhadap kekeliruan dalam huruf kecil B dan D? Ya. Sebab So, kan jadi ada soalannya kelak dalam beberapa faktor tu tadi, macam faktor tidak kenal huruf, tak ada ke sekolah, tak minat, and then sambil lewat. So ada 4 faktor ni tadi. Yang mana satu yang paling tinggi? paling tinggi. Paling tinggi berdasarkan data. Paling tinggi dia punya faktor dia lah. Berdasarkan data. Okey. Yang itu nanti orang akan tengok ada netizen lah. netizen bila dia baca kan, apa benda ni? Kalau betul lah masalah tu tadi, rupa-rupanya dikaji bila kita tengok data, rupa-rupanya budak ni dia tak minat. Okey. Jadi kalau dah berlaku tak minat, maksudnya cikgu punya next step, langkah seterusnya mestilah fokus kepada tak minat. Iyalah poin sebenar saya tadi cikgu.
Poin sebenar saya. Sebab tu kalau bila kita keluarkan benda ni, memang betul. Benda ni adalah kita punya gambaran awal. Tapi dalam pemerhatian dia punya style dia. Pemerhatian ni dia mesti ada data. Bila masuk dekat kitaran refleksi barulah kita keluarkan cambahan-cambahan idea tu. Apakah kemungkinan yang menjadi punca benda tu berlaku terhadap pemerhatian. Jadi suatu pemerhatian ni memang dia straightforward terus kepada data. Okay. Jadi faham cerita saya tadi cikgu yang ada 4 pilihan kan. Bila kita punya siasat berdasarkan data, rupa-rupanya murid ni tidak berminat. Kalau murid tu tak berminat, maksudnya cikgu punya langkah seterusnya, cikgu perlu cari cara untuk meningkatkan minat. Nah, betul sih? Okay. Untuk meningkatkan minat. So, satu benda ni penting tau dari mula lagi. Okey, jom kita tengok next step kita. Pemerhatian telah dibuat oleh pemerhatian Cun. Pemerhatian tingkah laku, analisis dokumen, and then temu bual. Temu bual sebenarnya bukan pemerhatian. Okay. Kiranya saya dapatkan data kajian saya melalui temu bual. Sebenarnya. Cikgu boleh dalam kitaran ni, kitaran satu pemerhatian. Memang betul lah pemerhatian. Tapi yang ini, kitaran data bagi kitaran ini diperoleh daripada contoh. Okay. Bukannya pemerhatian dibuat oleh data bagi kitaran ini bagi langkah pemerhatian kitaran kajian tindakan ini diperoleh daripada beberapa sumber seperti macamnya. Pemerhatian tingkah laku, and then yang kedua adalah analisis dokumen, and then yang ketiga adalah temu bual, tidak berstruktur. Okay. Yang tu saya dah masalah lah. Memang cun lah sebenarnya. Dekat pemerhatian, analisis dokumen dan Okay. So yang ini memang budak cikgu sendiri kan? Budak saya sendiri. Okay. Kalau budak cikgu sendiri dalam konteks kajian tindakan, cikgu tak perlu minta izin lah sebenarnya sebab memang budak sendiri. Kalau kita nak buat kajian di sekolah orang lain, di kelas orang lain, memang kita minta izin dulu lah dengan melalui EPRD apa semua tu kan. Tapi ni tak payahlah. Okey, pemerhatian tingkah laku, okey, menyediakan satu borang apa semua. Okey. Yang ini untuk tujuan slideshow, no problem juga. Kelak dalam penulisan cikgu ayat yang bentuk pasif ke aktif? Tak ingat. Jadinya straightforward lah. Straightforward. Okay, jadi borang tingkah laku telah pun digunakan. So pada peringkat ini saya melibatkan semua murid tahun 1, 9 orang, meneraikan pemerhatian semasa. Yang ini kan boleh tambah sikit kah cikgu? Bila timeline? Bila apa? Deadline. Bila pemerhatian ni dilaksanakan? Saya buat semasa tempohnya, tarikhnya. Yang ni saya buat pada minggu saya untuk pelajaran bahasa Melayu. Sebab yang ni kita lihat secara keseluruhan terlebih dahulu. Kiranya seminggu tu, 5 hari tu. Bagus letaklah sikit maklumatnya. Cakaplah dalam tu. Okay. Pemerhatian ni telah dilakukan terhadap murid tahun 1 pada pukul ini masa kelas apa? Masa kelas BM. Walaupun kita tahu cerita tu memang kelas BM. Okey. Sikit je. And then yang ini kekerapan apa semua. Okey. Yang ini sebenarnya no problem lah. Okey, no problem. Ada tidak menumpukan perhatian, minta bantuan apa semua. Okey, ini kekerapan. Okey, no problem. Jumlah 1450. Perlukah jumlah tu? Saya ambil yang menunjukkan mana sumber ni cikgu? Maksud dia? Benda ni cikgu ada merujuk dengan mana-mana sumber kah? Ataupun memang cikgu rasa nak buat ni, cikgu buat je lah? Kiranya kan macam sebelum ni pernah lah buat kajian tindakan lah melalui pensyarah. Jadi dia ajar buat macam ni. Jadi saya pun macam pindahkan ke dalam macam ni lah. Okey. Nya tidak jadi masalah sebenarnya. Betul lah cara ni. Memang perfect lah kata orang kan. Cuma tadi mau hati-hati. Kalau lah
Kalaulah Hmm. apa nama ni, dia punya template lah saya panggil ni, macam TMP, MBR, BGR apa semua tu kan. Pernah diguna oleh pengkaji sebelum ini, kita jangan lupa citationnya. Okay, okay, okay. Ambil contoh, kalau benda ni tadi pernah diguna oleh kita sendiri, oleh Oh, cikgu saya sendiri. sendiri sebenarnya. Jadi cikgu letak Okay, citation bawah tu, nama cikgu sendiri, tahun bila dah buat benda ni. okay, okay, Ah, okay, okay. yang memang ekstra lah. So daripada sana Hmm. orang tahu, oh kenapa saya guna ni, mana datang benda ni. Oh sebab saya ambil mengadaptasi daripada kajian tindakan yang lepas. Yang memang Okay, power okay, lah okay. jadinya. Cikgu Okay, Oh tadi okay. cikgu Okay, bagi tahu boleh, boleh. dengan pensyarah kah? Pensyarah mana ya, cikgu? Sebab sebelum ni kan pernah buat. Jadi memang kajian sebelum ni pun macam lebih kurang sama lah. Cuma tak sama. Sebab ni kaitan dengan sekolah. Kalau sebelum ni untuk masa masih dekat IPG lagi. Okey lah, sama. Konsepnya sama ya, cikgu. Konsepnya sama. Okay, and then dia punya kekerapannya apa semua. So, apa tujuan letak kekerapan di sana? Boleh cikgu bagi tahu kah? Sebab saya nak lah contoh kan dia akan enam lagu yang saya ingin perhatikan lah. Jadi bila kena menangis akan tengok lah lagu yang murid tu buat. Jadi terapan tidak menumpu perhatian. Mungkin bila lalu tinggal lagu yang perhatikan dilakukan oleh murid tersebut, yang dilakukan oleh murid tersebut, mungkin itulah penyebab masalah kajian saya ni tadi. Jadi disebabkan inilah tidak ada masalah lah, mungkin tu dia menggunakan masa yang panjang lah dalam membuat kerja sebagai contoh lah. Lepas tu contoh bertanya kepada guru atau rakan, mungkin dia tidak faham dalam kelas, contohlah. Sebabkan kekerapan tingkah laku timbul lah tadi yang next step tu. Okey. Bagus. Jadi yang itu cikgu perlu bagi tahu jugalah dalam penulisan kelak cikgu. Dah ada dalam tulisan. Cuma detail. Iya. Okey, jadi jangan lupa tajuk dia. Ini tajuk ni tak ada ni. Okey. Ada sikit ya. Okay. Tajuk, and then boleh cikgu boleh tambah apa nama? Sebenarnya yang ni pun dah cukup dah sebenarnya. Daripada sini memang kita nampak lah. Paling tingginya adalah dari segi minta bantuan rakan lah. Minta bantuan rakan. Minta bantuan rakan ni, apa contoh minta bantuan rakan ni? Contoh kan untuk proaktiviti ni sebabkan mulanya kan daripada buku aktiviti sebelum fikir bukan ni. Saya tengoklah kemahiran menulis yang lemah tadi lah. Itu lembaran kerja. Jadi untuk proaktiviti tu saya telah buat latihan imna lah kepada murid. Contoh eja baku. Murid tahu dia tanya kawan dia. Asyik-asyik tanya kawan dia. Macam tu lah. Okey, asyik tanya kawan lah. Dia selalu tanya dia macam tu lah. Jadi bukannya apa cikgu, sebab bila saya tengok kan, bila saya dengar kan macam minta bantuan rakan ni, dia sebenarnya dia nak belajar, bukannya dia dia tidak minat. Ini untuk kategori tidak minat kan cikgu? Kiranya sebenarnya kajian tu bukan sebab mungkin sebab ni tadi tinggal huruf mungkin sebab hadir sekolah. Jadi dia tidak minat belajar. Dia bila kerja, dia akan selalu tanya kawan dia sebelah. Contoh, macam mana nak buat ni? Macam mana nak buat ni? Macam tu lah. Yang tu dekat kajian ni. Bukan untuk yang masyarakat untuk bertanya apa yang dibelajar tu lain lah. Yang tu saya tak masukkan lah. Yang ni semasa kita bagi kerja dengan murid tersebut lah. Okay, suara kita dah macam robot lah cikgu. Oh benar. Mungkin lain kod kurang. Tu dah okey dah. Okey. Bukannya apa juga cikgu, sebab minta tadi kan ini cerita hal pemerhatian tingkah laku. So bila cerita hal tingkah laku dalam
dalam apa yang orang baca, orang macam tingkah laku ni macam negatif je rupa bunyi dia. Negatif je rupa bunyi dia. Jadi minta bantuan rakan tu dah macam negatif. Sebab bila kita tengok statement yang lain ni, tidak menumpukan perhatian, minta bantuan rakan, bertanya kepada guru ataupun rakan, menyalin hasil kerja. So ada yang statement positif, ada yang statement negatif kan. Okay. Rasanya untuk cadangan lah cikgu, mungkin cikgu boleh ubah sesuai sikit lah daripada sana. Cadangan saya ni, cikgu boleh letaknya macam dari segi yang positif tingkah laku dan negatif tingkah laku yang positif, tingkah laku yang negatif. Okay. Daripada sana, bukannya apanya macam dah bercampur aduk dah tu. Betul dah tu. Cuma untuk nak penambah baikannya, Okay, faham. letaklah macam ada tingkah laku positif, tingkah laku negatif. So mana yang positif tu tadi, maksudnya budak tu tadi menunjukkan minat. Menunjukkan minat. Ambil contoh minta bantuan rakan. Mun saya lah minta bantuan rakannya positif sebenarnya. Dia nak belajar apa? Dia nak belajar. Bertanya guru ataupun rakan. Bagi saya memang baguslah. Apa beza minta bantuan dengan bertanya guru? Sebab sini sebenarnya saya fokuskan semasa murid tu buat lembaran kerja. Kira macam macam mana, sebab kan dia tekan huruf. Jadi bila dia tekan huruf ni tadi, dia macam bila buat kerja asyik-asyik macam minta bantuan rakan tersebut. Kita macam saya lihat dekat sini dari sudut macam dia semasa buat lembaran kerja tu tadi lah. Sebab ni hanya pemerhatian secara umum lah yang saya buat. Okey. Patutlah. Dengan murid tersebut. Okey, jadi maksudnya dia macam ya, maksudnya dekat sini cikgu perlu tambah ni. Pemerhatian tingkah laku semasa melaksanakan menjawab lembaran kerja. Mungkin yang ni, mungkin yang bahagian depan ni lah, mungkin yang terlalu umum lah saya buat. Mungkin saya macam tak spesifikkan pemerhatian. So sebenarnya waktu dia buat kerja rumah pun, maksud saya buat lembaran kerja pun semasa proses PDP dalam kelas. Mungkin sebab saya tak spesifikkan ayat di depan ni lah, menimbulkan kekeliruan dekat situ. Ya, faham ya, antara soalan-soalan netizen ya cikgu. Faham. Okey. So, yalah saya teringat dalam kelas biasa padahal dalam buat aktiviti lembaran. Okey. Sihat. Okey, jadi kita proceed lah benda tu. Cikgu dah dapat poinnya di sana. Okey. Okey, boleh. Okey, and then next adalah temu bual, one on one. Saya telah tidak berstruktur, iaitu soalan terbuka. Saya menemu bual guru BI, bertemu bual cikgu juga. Kita temu bual guru satu tu lah, dan lupa sekolah yang sebelum ni, sebab kan ni masih saya nak dapat saran awal lah tentang sikap sebelum kelas. Okey, ni soalan bonus cikgu. Soal kita ada macam kena robot dah tu. Okey. Kenapa cikgu pilih temu bual tidak berstruktur? Sebab ni kan bersama guru. Kira macam saya tak sekatkan sebab kalau berstruktur. Struktur lah, saya sediakan soalan. Mungkin temu bual tu ya tidak saja. Tidak berstruktur. Bebaslah guru-guru tersebut untuk bagi pandangan dan pendapat. Okey. Sebab temu bual ni biasanya ni ada dua. Okey, satu dalam berstruktur dan satu lagi tidak berstruktur. Dia ada satu lagi semi struktur. Dia ada tiga sebenarnya. Dia ada tiga semi struktur. Kalau tidak berstruktur ni maksudnya cikgu beri soalan yang sangat umum, langsung tak ada dia punya protokol temu bual. Pernah dengar secara umum. Protokol temu bual, jadi tak ada, memang secara umum je lah. Dia ada kekuatan dia, dia ada kelemahan dia juga. Satu saya tanya tadi, kenapa cikgu pilih secara spesifiknya temu bual tak berstruktur? Bukannya apa, sebab benda ni kalau betul kita nak buat secara lebih profesional, cikgu kena nyatakan ataupun cari citation orang
lain yang pernah buat kajian sebelum ini menyatakan bahawa kenapa temu bual tidak berstruktur lebih bagus dibuat untuk kajian cikgu ni lah. Kalau ada, alhamdulillah. Kalau ada tu memang bonus lah cikgu. Ya, okey. Kalau ada Sebab yang bonus. pematian pula. Itu ni hanya untuk salah satu kematian sahaja. Untuk yang kepada murid lah. Okey. Ini hanya nak dapatkan gambaran awal tentang kan murid-murid tahun 1 ni dalam kelas subjek bahasa Inggeris, sains. Lepas tu sebab semua murid, 9 orang murid ni tadi merupakan untuk tahun sebelumnya. Okey. Okay, cikgu. Yang ini kan, cikgu ada buat dia punya protokol kah? Borang kah? Bukan. Protokol temu bual. Saya hanya buat macam mencatat, saya sediakan soalan. Jadi Okey, apa saya soalan? tanyalah. Ada berapa banyak soalan cikgu? Saya sediakan satu sahaja. Apa soalan dia? Boleh dengar kah? Apakah pendapat cikgu tentang sikap akademik murid tahun 1? Itu sahaja. Okey. Jadi untuk itu dalam penulisan cikgu perlu maklumkan jugalah. Cikgu perlu maklumkan juga dalam penulisan. Dan oleh kerana soalan cikgu tadi itu satu saja. Okey. Satu saja. Oleh kerana soalan cikgu tadi itu satu saja, maka ada soalan lanjutan kah tak? Kiranya tak ada. Tak ada, okey. Dapat gambaran awal lah. Okey, kalau tak ada, maksudnya yang ini saya boleh kata ianya bukan temu bual berstruktur. Dia hanyalah bertanya satu soalan saja. Dia bukan temu bualnya. Bila temu bual, dia ada soalan, ada jawapan yang bertubi-tubi. Dia ada soalan dan ada jawapan yang bertubi-tubi. Yang sekiralah berstruktur ataupun tak berstruktur. Jadi yang ini dia lebih kepada cikgu mendapatkan maklum balas. Okey lah. Maklum balas. Dia kalau yang temu bual tu. Ya, kalau temu bual ni dia dalam kajian kan dah masuk kualitatif dah cikgu. Sebab saya memang ada belajar kualitatif. Sebab tu saya tahu. Jadi untuk temu bual ni saya rasa cikgu bagus ubah dia kepada apa tadi yang saya sebut tadi? Maklum balas. Maklum balas. Maklum balas guru. Respon balas. guru. Maklum balas kah, respon kah? Okey, nanti saya ubah yang tu. Mungkin itulah. Respon guru terhadap murid yang diajar dalam kelas. So soalan dia satu je, cikgu letak kali soalan dia, apakah pandangan cikgu pendapat cikgu terhadap budak ni tadi. Beri pandangan dan pendapat. Okey. Jadi jawab soalan dia macam tu, dan then jawapan dia yang panjang lah daripada cikgu tu kan. Betul sih. Okey. Ya. Tapi dalam cikgu transkrip dia, pernah dengar perkataan transkrip cikgu? Transkrip. Kan setiap temu bual kita ada protokol temu bual. Lepas tu kita melaksanakan temu bual. Lepas tu kita daripada temu bual tu kita pun buat transkrip temu bual. Transkrip temu bual. Dalam transkrip temu bual tu apa yang berlaku? Sebenarnya cikgu buat macam dialog tu sih. Dialog nama cikgu, hai apa khabar? Ya baik. Ada. Macam tu ada saya buat dalam transkrip. Cuma yang ni saya dalam slide saya rumuskan sajalah. Okey, so yang sebaiknya lah cikgu, kita janganlah letak transkrip besar-besar sini sebulat-bulat transkrip tu dalam ni, jangan. Kita just ambil buat macam quotation lah. Macam quotation. Ambil certain ayat, ada ayat yang dia bagi tahu, murid tahun 1 ni kan sangat aktif lah Okey. So dari segi presentation tu nampak lebih power lagi lah. Dari segi ini yang cikgu buat ni saya faham. Sebenarnya cikgu nak buat macam sinopsis daripada setiap seorang cikgu kan. Tapi dalam style kualitatif dia tak macam itu cikgu. Dalam ni saya ajarlah.
Ni Cuma saya dalam slide saja buat saya macam ni. Dan penulisan saya memang ada buat ikut macam transkrip tu tadi lah. ya, cumanya tadi mau kita sebenarnya Ah, dalam kita menganalisa transkrip, kita tengok apa kategori yang sama, apa kategori yang berbeza. Ambil hmm, contoh. Ambil contoh hmm, kalau hmm. Okay. berdasarkan analisa Hmm, berdasarkan hasil daripada respon guru-guru, didapati ada 3 domain besar yang kita peroleh. Yang pertama, murid melibatkan diri secara aktif. Yang kedua, murid masih belum pandai membaca. Dan yang ketiga, murid pun masih lemah dalam menulis. 3 domain. Itu contohlah cikgu. Okey. So domain ni tadi sebenarnya kita nak merangkumkan antara ketiga-tiga orang cikgu ni tadi. So dalam huraian kita tadi, dalam perenggan yang berikutnya, cikgu kata bagi domain murid sangat aktif, berikutlah adalah petikan daripada temu bual tersebut. Daripada maklum tersebut. Ada pembuka kata, penutup kata, cikgu guru prasekolah. Yang macam ada perbualan lah. Okey. Yang di bawahnya faham. guru cikgu bahasa Inggeris pun cakap memang aktif. Budak ni kan dia memang suka tau baca cerita apa semua dalam kelas. Dan tutup guru bahasa Inggeris. Tapi di bawah domain Di bawah domain murid sangat aktif. And then perenggan yang berikutnya lagi ceritalah murid di bawah domain murid masih belum pandai baca. Membaca masih lemah. Cikgu prasekolah pun cakap benda sama, cikgu bahasa Inggeris pun cakap benda sama, namun cikgu sains berbeza. Sebab tu tadi daripada penceritaan ketiga-tiga orang cikgu ni, daripada tiga-tiga orang guru ni, cikgu kena cari apa dia punya domain dia punya penceritaan yang sama. Lepas tu cikgu susunlah. Sama juga di segi presentation slideshow. Okay. Presentation slideshow, cikgu bentangkan ikut domain dia. Okay. Ikut domain dia. Faham ke domain dia? Domain lah, kira domain. Faham. Okay. Okay, so untuk penambahbaikan lah di area temu bual lah. And then analisis dokumen. Analisis dokumen tu pun sama juga ceritanya. Sebenarnya bagus dah cikgu buat tu. Memang betul pun analisis dokumen. Sebab tu saya kata daripada mula tadi, cikgu dah buat triangulasi data. Dah kira triangulasi data dah tu. Sebabnya dah tiga jenis data yang cikgu guna. So kalau dari segi kesahihan dan kesahan memang tinggi dah kajian cikgu ni. Jadi tahniah cikgu. Okey. Jadi untuk analisis dokumen ni betul lah apa yang cikgu buat ni pas semua, cuma ada sedikit penambahbaikan lah. Satu borang analisis markah betul, bilangan betul soalan telah dibuat oleh murid. Yang ini mana tadi? Okey. Yang ni tak jadi masalah. Yang ini tak jadi masalah. N itu N 6/15 tu maksudnya apa? Yang betul tak? Lupa. N tu bilangan betul. Bilangan betul. Lupa nak tulis tu. Ya, tadi hati-hatilah. Ya. Sebab slide yang saya hantar ni slide yang belum ditambah baik. Lupa. Okey. Berapa percentage apa semua tu kan? Percentage. Okey. Jadi untuk bahagian ni sebenarnya tak salah sebenarnya. Tapi biasanya untuk presentation kita minta tambah sebelah lagi dia punya tu tambah graf ataupun tambah bentuk pie chart. Okay. Dan cuba untuk asingkanlah apa ceritanya dalam ni. Memang ini kalau kita tengok jadual ni dah keluarkan terus ada 40%, ada 93% kan. Memang kita tanya, so what? Kiranya hasil daripada ni tadi, sebab tu timbullah 3 orang saja yang saya pilih dalam kajian saya ni. Saya tak ambil semua. Faham sebab saya nak cari macam fokus kajian saya lah. Yes. Macam tu So lah. ada eloknya cikgu susunlah data ni macam yang markah paling kecil tu letak di bawah kah, letak di atas kah. Okay. Sebab saya ni macam kan week 1 sebenarnya ikut senarai nama dalam kelas. Macam tu lah sebenarnya. Ataupun satu lagi cara, cikgu letak bintang. Okay. Letak Mungkin bintang dekat murid tu, bagi tahulah letak bintang kat bawah. Lepas tu di bawah tu cakaplah
ni murid-murid ni lemah, perlu diberi perhatian, macam itu. Dalam penulisan ada saya buat, mungkin sebab kelemahan dalam slide lah, mungkin terkurang lah. Ya, sebab dalam mana-mana kajian pun penulisan lah, pembentangan. Yalah, don't just the book by its cover, tapi cover je orang tengok nak. Sama juga penulisan, sama juga pembentangan ni lah. Okay, tapi keseluruhannya okey lah sebenarnya. Untuk just beri cadangan penambahbaikan lah untuk lebih power lagi lah. Okay, bila dah settle semua bahagian data ni tadi, cikgu masuk dekat refleksi. So dekat refleksi ni kan, macam mana mau cakap tiga orang murid pas semua masalah, kecam pas semua. Okey. Apa tools yang cikgu gunakan dalam buat refleksi? Saya guna soalan, kiranya macam ni sebenarnya saya menerangkan semula lah, kiranya refleksi saya selepas kiranya macam mana saya maksudnya dekat sini macam mana refleksi ni kan dah buat pemerhatian tadi, jadi saya nak buat refleksi. Jadi apabila refleksi ni timbul, kira macam ada 3 masa pemerhatian tadi lah, ada 3 orang murid yang ada masalah ni. Jadi sebab tu saya buat refleksi. Kiranya timbul lah benda ni. Okey, ni sebenarnya untuk ego dalam refleksi dia ada proses dia, ada template dia sebenarnya. Macam kita masak juga, ni ada template-nya, mesti letak minyak dulu, boleh letak bawang. Si boleh lah kita letak bawang dulu, boleh letak minyak nak. Jadi dalam refleksi tu sebenarnya dia ada template. Dia ada template lah, istilah senang saya lah template. Ambil contoh kita boleh guna beberapa analisis seperti SWOT analisis, seperti tulang ikan Ishikawa, seperti 5Y, seperti apa lagi banyaklah sebenarnya. Jadi pokok pangkalnya apa yang cikgu buat ni betul. Cuma nampak macam berserabut lah. Nampak berserabut. Sebab tu saya selalu cadangkan cikgu guna tulang ikan Ishikawa. Tulang ikan Ishikawa. Apa itu tulang ikan Ishikawa? Cikgu boleh Google lah. Sebabnya bila cikgu guna tulang ikan Ishikawa, dia terus mengeluarkan isu-isu dan dia susun balik tau. Dia susun balik semua dapatan-dapatan tadi tu. Dia susun elok-elok dengan tulang ikan. Kepala dia adalah isu dia, and then dia punya tulang dia tu, ini dari segi faktor manusia, ini dari segi faktor persekitaran, yang ini dari segi faktor, boleh tengok lah. Cikgu boleh study sana. Okay. Daripada tulang ikan itu keluar dah semua. Ni macam cikgu ni sebenarnya dah keluar dah. Dah keluar dah semua ni, dah apa poin-poin dia. Lepas tu yang belakang ni masalah keliru, tak dapat bunyi betul, timbul persoalan ni pas semua punca. Yang sini sebenarnya apa yang cikgu dah buat, cikgu dah menggunakan RCA, root cause analysis. Pernah dengar Ego? Yang cikgu buat ni sebenarnya dah buat style RCA, root cause analysis. Apa tu root cause analysis? Cikgu boleh Google lah. Jangan Google lah cikgu cari apa tu root cause analysis. So root cause analysis dia ada kaitannya dengan 5Y. 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 Apa tu 5Y? Dia adalah macam bangau lah artinya. Macam bangau. Kenapa benda tu berlaku, and then macam mana benda tu boleh ditambah baik, macam itulah. So daripada sini, apabila berlarutan, cikgu kata berusaha untuk mengatasi. Okey, so kita balik semula. Cuba kita susun, kita cuba tolonglah sama-sama kita tolong susun. Soalan yang pertama apa dia? Adakah saya tak pandai mengajar murid? Adakah teknik mengajar saya kurang membosankan? Adalah murid. Okey, ini semua persoalan-persoalan. Masalahnya kita bukan kita mau soalan, kita mau jawapan. Kita mau jawapan. Mungkin itulah mungkin kelemahan dalam slide lah. Kalau dalam penulisan memang saya ada terangkanlah setiap persoalan tersebut. Okay. Yang ni dia bermula daripada apa tadi cikgu? Dia bermula daripada yang mana? Ini refleksi saya buat macam apa tu refleksi lah. Sekadar maksud kalau untuk yang ini okey. Jadi fokus cikgu ni sebenarnya untuk mereka menunjukkan minat dalam buat lembaran kerja ke ataupun apa? Sebab bila saya tengok saya sebenarnya nak membantu murid tu kenal huruf
B dengan D. Sebab kan mereka keliru. Masalah dia tadi dia keliru. Jadi saya nak bantu mereka kenal huruf B dengan D ni tadi. Sebab tu saya guna kaedah abu. Macam tu sebenarnya. Huruf B dan D. Cikgu perlu dari mula lagi daripada refleksi ni, senang cakap apa benda ni dah membawa ke arah B dan D tu. Membawa ke arah B dan D. Macam ni, macam bila cikgu refleksi proses banyak tu cikgu cerita lah. Apa itu refleksi cikgu cerita lah. Yang ni pun tak perlu cerita lah. Saya dapati bahawa 3 murid telah menunjukkan kegagapan tingkah laku yang diperhatikan paling banyak. Kiranya yang ni untuk refleksi ni sebenarnya penerangan sajalah. Dari mana saya dapat 3 orang ni untuk next step ni berdasarkan pemerhatian tadi. Okey. Dan benda tu tadi biarlah ada kaitan terus dengan huruf B dan D tadi. Faham tak, Ibu? Macam bila kegagapan benda tu masih belum nampak tu sih, masih belum nampaknya ke arah B dengan D tadi. Sebab kan tadi masih pemerhatian tu mungkin sebab saya buat Ya, cikgu. Tu hilang suara aku. Okey, cikgu. Ya, nampaknya line di sana tidak begitu elok. Line tak tu sangat. Ya, line tak begitu elok. So, kalau saya tengok cikgu, dekat slideshow yang last kali ni yang nampak yang mana ni puncak utama murid ni masih belum sepenuhnya huruf yang hampir sama seperti huruf B dan D. Jadi B dengan D. Pada mulanya perkara biasa dengan B3. Namun kesalahan ini sentiasa berulang-ulang. Okey. Dekat sini kan sebenarnya macam saya nak bawa cikgu supaya apa dalam refleksi cikgu tadi tu memang dia menjurus ke arah huruf kecil B dan D. Ambil contohlah. Cikgu tengah mengajar apa semua dan daripada pemerhatian cikgu perhati budak masih tak dapat buat B dan D dengan betul. Bukannya kata budak tadi tu malah yang ngaco kawan and then tu. Bukan. Dia mesti fokus terus kepada B dan D ya. Barulah orang baca, patutlah dia menekankan B dan D, bukannya menekankan tentang apa sikap lah, apalah kan. Kiranya sebenarnya saya dah buat. Tingkah laku tu sebenarnya benda tu lah yang mendorong murid tu tadi tidak kenal huruf. Jadi dia keliru lah. Macam tu sebenarnya. Okey, tingkah laku. And then analisis dokumen pun kita perlu ada perkataannya juga. Berdasarkan analisis ada. Ada dalam tu tadi. Menunjukkan kiranya saya buat analisis. Maka kiranya analisis tu tadi. Ya, analisis ni maka di bawah 50%. Di bawah 50% yang mana melibatkan B dan D. Sebab kan mula-mula sekali saya buat analisis buku aktiviti dan lembaran-lembaran sebelum ni lah, sebelum saya timbul nak buat kajian ni. Kiranya saya tengok banyak betul masalah budak ni dalam menulis. Lepas tu saya tengok lah banyak betul contoh. Ada latihan contoh yang saya bagi tadi, dia buat ibu sedangkan ada pilihan B-U-Bu ke atas tu tapi dia tulis dekat bawah idu. Jadi benda timbul lah jadi mungkin ada masalah tak kenal huruf B dengan D. Jadi saya sediakan lembaran kerja. Lembaran kerja tu mungkin saya lupa nak paste dalam ni. Yang saya bagi tahu tadilah imla. Saya buat imla. Imla tu merangkumi perkataan yang ada huruf B dengan D sahaja dalam tu. Yang 15 soalan tadi. Macam itulah sebenarnya. Macam yang ni kah, cikgu? Macam yang aktiviti 4 tapi dia merangkumi huruf B dengan D. Ada 15 soalan. Okey. So, sebenarnya benda ni yang cikgu perlu tekankan dekat pemerhatian tadi tu kan. Mungkin cikgu boleh emphasize menekankan dekat kan benda ni ada soalan-soalan kan. Cikgu boleh katalah ambil contoh aktiviti 4 ni. Okey, saya ambil satu situasi cikgu hasil pemerhatian cikgu bila diberi kat budak, cikgu dapati semua budak dapat jawab soalan tapi banyak salah dekat
nombor 1, nombor 2, nombor 3, semua salah. Ada yang markah tadi, markah tadi tu. And then cikgu perlu nyatakan bahawa kesalahan itu berpunca daripada huruf B dan D. Jadi benda yang ada ditekankan dalam penulisan. Masukkan sekali lah cikgu. Itu ada sebab cuma ketinggalan satu kematian tu saya mula-mula lah saya lihat secara umum sahaja sebab nak kenal pasti masalah kan. Jadi sebab tu saya tak masukkan dulu. Sebenarnya permasalahan dekat situ. Sebab tu saya masukkan ke dalam bahagian refleksi. Okey. Bagus. Okey, cuma nak ya adalah dari segi untuk refleksi tu tadi, kita cuba cari cara untuk supaya penceritaan dalam refleksi tu yang menjurus ke arah B dan D lah. Cikgu. Okey. Ya je lah. And then kita pun dah guna 5Y. 5Y tu maksudnya bangau lah. Okay, Macam soalan utama tadi, kenapa budak masih banyak salah dalam lembaran kerja 4 tadi, aktiviti 4. Rupa-rupanya budak tak dapat nak menulis dengan betul B dan D. Kenapa budak masih salah B dan D? Rupa-rupanya dia masih keliru. Kenapa dia masih keliru? Jadi situlah cikgu susun balik ayat dia. Okay. And then kita masuk dekat merancang. Merancang ni tak ada masalah sebenarnya. Merancang. Punca ni murid kajian keliru. Murid kajian. Terus letaklah murid cikgu. Murid kelas tahun 3, kelas tahun 1 tadi kah? Murid keliru pun dah tahu dah. Sebab kalau saya letak murid tahun 1, dia seolah-olah macam semua tu yang saya buat murid kajian. Bukan semua kah? Tak, sebab saya fokus kepada 3 orang. 3 orang yang dapat markah rendah tadi. Okey. Boleh juga. Okey, Mun-Mun pun kah nama biarlah 3 murid. Okey. Okey, menggunakan kaedah abu. Memang namanya ABU kecil sebab arah macam BU lah. Kira saya ambil BU buat. Mesti ada kurungan belakang tu kah arah buat? Kira tak semestinya. Kiranya macam saya nak terangkanlah abu, takut orang tak faham abu tu apa. Sihat, okey je. Kita buang terus arah buat ya. Macam boleh lah. Macam matematik area SMK semua yang guna kaedah bala-bala. Okay. Bala-bala sebenarnya baris dan lajur. Ya, jadi bala-bala. Okay, boleh faham. Tak salah. Kacak lagi kaedah abu. Okay. Okey, objektif semua wajib usub membantu murid. Membantu kah? Mun kami lah, kami akan engkas yang meningkatkan lagi prestasi murid. Meningkatkan lagi bolehlah membantu tu, tidak masalah lah. Tapi kita dapat nak ngukurnya kelak. Dapatkah kita ukur bantu? Kiranya melalui prestasi tadilah. Faham. Okay, faham. Okey, kajian ni menjawab persoalan adakah tu dah lain dah tu. Bukannya apa? Bila adakah kaedah ni dapat membantu? Jadi maksudnya kitab pun tajuk tadi adalah menguji keberkesanan kaedah abu. Ya kah? Jadi untuk tu yang menjawab persoalan macam ni sebenarnya saya ada persoalan kajian lah. Saya dah. Lah. Cuba tak cek balik dalam formatnya. Kita rujuk format dalam nak kolokvium TS25 pun. Okey. Okey, metodologi kajian. Berulang-ulang benda tu. Itulah ada yang saya dah terangkan dari itu. Metodologi kajian sebenarnya benda tu bukan kualitatifnya adalah kajian tindakan. Okey. Kajian tindakan. Deskriptif semua. Biasa kita tekankan gila lah benda tu dalam kajian tindakan. Okeylah. Nanti saya buang lah. Dia simple je kajian tindakan tu. Nya kedak kajian yang betul-betul lah. Okey, and then melaksanakan tindakan. Okey, tu guru bincang dengan rakan. Kita bincang kah? Ada. Nang ada bincang dengan okey, untuk bahagian ini cikgu boleh kata orang buat timeline. Letak timeline. Timeline. Okey, tarikh tu apa yang berlaku. Tarikh tu tambah timeline lah tepi ya. And then melaksanakan apa semua. And then kaedah abu datang dari mana? Yang masuk bahagian perancang tadi tu. Merancangkan ni merancang tadi. Biasanya dalam merancang kita daripada refleksi tadi kan kita nak merancang. So dalam merancang kita letak apa kaedah yang kita buat, yang kita guna untuk mengatasi masalah itu. Soalan pertama. Yang kedua,
kenapa kita pilih kaedah itu? Dalam banyak-banyak kaedah di dunia ni, kenapa cikgu pilih kaedah Abu? Sebab Ah, buat sebab sebelum ni kan okey. Nak kena jawab tu soalan ni. soalan-soalan yang perlu dijawab tu. Perlu Okey. dijawab dalam penulisan. So, kalau cikgu kata benda ni pernah dibuat oleh orang lain sebelum ini, cikgu perlu buat citation dia. Buat citation dia. Okey. Lepas tu sejauh mana keberkesanan kaedah tu tadi, cikgu kena rujuklah balik dengan apa pengkaji sebelum ini yang pernah buat guna kaedah Abu. Okey. Lepas tu macam mana menggunakan kaedah Abu? Bila nak guna apa semua tu? Itu semua dalam perancangan cikgu. Okey. Macam ni kan, ni bagaimana dilakukan, yang ni semua dalam perancangan. Okey. Dalam perancangan. Just bila Perancangan masuk, ni. bila dekat melaksanakan tindakan yang lebih kepada timeline. Melaksanakan tindakan yang lebih kepada timeline. Yang semua soalan ni, siapa terlibat, bila lakukan, apa yang lakukan. Yang ni semua masuk dalam perancangan. Betul lah, ini perancangan kan. Masuk perancangan. Sebab ada yang keliru, perancangan ke apa? Sebab ambil contoh lah, kalau kita nak pergi ke Langkawi lah contoh, kita nak ke Langkawi. Apa perancangan kita? Mesti lengkap nak. Nak beli tiket, stay kat mana, berapa banyak duit yang kita kena bekal, makan kat mana, macam mana pengangkutan kita di Langkawi kelak nak. Apa aktiviti yang kita nak buat, semua tu pun mesti dimasukkan semua persoalan-soalan tu. Ni macam ni, bagaimana lakukan apa semua. Kan kaedah Abu, benda ni semua dalam perancangan. Sama tu semua tu, langkah 1, langkah 2. Betul lah. Yang ini lain. Yang ini gambar ini dah masuk dekat pelaksanaan. Okey. Bila gambar dekat pelaksanaan, cikgu gambarlah budak itu tengah benda ni guna kaedah Abu. Yalah, ya pelaksanaannya nya tengah buat. Dia tengah buat. Okey. Macam benda tu nak. Lagi bagus kalau ada budak yang menulis. Nya tengah tulis gambar. Okey. Yang ini, yang paling bagus yang ini, cikgu letak dekat bahagian pemerhatian. Yang kitaran kedua. Yang ini masuk dekat perancangan. Yang ini. Ini tengok apa konteks ayat lah. Kalau cikgu kata ini adalah lembaran kerja yang akan digunakan, masuk dekat perancangan. Munyamadah melaksanakan. Yang ini, dalam pelaksanaan ini, lembaran ini yang digunakan. Itu pelaksanaan, boleh? Tidak salah. Tengok apa konteks ayat lah. And then pemerhatian. Okey, mengenal. Okey, lagi sekali kita guna tiga area tu lah. Saya guna 3. 3 tu tidak masalah. Okey, yang ini pun tak masalah. Cumanya dekat 3 dengan 4 tu. Sebab PDPR. Okey. Macam ni tu. Itulah satu yang ni saya tak dapat nak jalankan lah sebabkan PDPR di rumah. Jadi pada mulanya saya ada bertanya dengan ibu bapa lah, suruh ibu bapa yang buat, tapi diorang tak tahu. Jadi saya terpaksa buat macam ni sajalah. Jadi saya tak dapat nak perhatikan lah tingkah laku mereka tu di dalam rumah. Sebab kan di dalam rumah kan. Jadi saya terpaksa buat sampai aktiviti 2 ni sahaja. Okay. So okay lah tu data tu. Okay, and then kita just guna data temu bual. Ya, menyonokan. Ya. Okay. Yang tu pun okay. Tidak masalah. Cuma nyalah lagi sekali bagus buat dalam bentuk graf lah. Sediakan graf juga. Table lah. Graf lah. Okay. Dan daripada situ, penceritaan kita kelak dalam penulisan mesti padah lah. Apa signifikannya berlaku di sana. Ada saya terangkan dalam ada? Okay. Ada. And then refleksi. Refleksi ni, okay, secara generalnya lah, refleksi ni biasa kita letak kekuatan, kelemahan dan cadangan penambahbaikan. So ada 3 ini lah. sebenarnya slide ni tak ada sebenarnya. Saya tersalah send slide dengan cikgu. Yang ni saja ada. Ya. Jadi saya terpaksa baca sajalah tadi. Okey, jadi yang ini ni kekuatan ni sangat mudah. Ni kekuatan, ni kekuatan semua kekuatan. Ya, kekuatan dia. Dia mesti ada kelemahan juga. Okey. Nanti saya yalah maksudnya refleksi, boleh lah kita refleksi lalu semua positif aja. Refleksi mesti ada
kelemahannya juga, and then terus kepada cadangan penambah baikan. Baikkan. Okey. Okay. And then daripada siap lah, barulah kita akan masuk the next step. Masuk kitaran yang ketiga. Dah habis dah. Dah habis dah. Yang benda tu memang berulang-ulang lah. Jadi itulah sebenarnya konsep dalam kajian tindakan. Konsep dalam kajian tindakan. Okay, so tahniah cikgu. Okay, terima kasih Cikgu Zul. Okay, tahniah. So sehingga kita berjumpa lagi lah. All the best cikgu. Okay, terima kasih Cikgu Zul atas info tadilah. Ya, penulisannya kelak cikgu Naia lah. Kelak saya share-nya pun borang link untuk hantar penulisannya. Lengkap sekali dengan yang pun Naia lah. Yang pun video pembentangannya. Okay. Modify tak terus seperti cadangan kami tadi. Okay. InsyaAllah. Okay, tahniah cikgu. Terima kasih. Okay. Salam.